Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Korang tak tahu. Bacaan dia begini. Saya tengok bacaan dia begini kan. Siapalah telefon aku, tak tahu ke malam-malam ni aku ceramah. Mana telefon tak berhenti. Siapa yang telefon saya, tengok boleh tolong berhenti telefon tak? Saya tengah ceramah ni sekarang. Baik ini keadaan kedudukan dia. Memang betul kalau ikut laporan, nampaknya UMNO Barisan Nasional tidak akan dapat membentuk kerajaan. Benda itu makin nampak dah sekarang. Makin nampak. Kalau UMNO PN dapat 70 kursi pun, saya ingat mereka tarik nafas lega. Sebab kalau ikut laporan dan keadaan di seluruh Malaysia, keadaan makin teruk setiap hari untuk UMNO PN kan? Jadi tak apa. Dia tak ada dah yang dulu Zahid dengan berani kata kalau ada banjir pun kita akan redah banjir untuk undi. Badan tegau. Orang nak kata dulu jangan buat orang marah, rakyat marah. Dia tak percaya, dia buat juga. Sekarang saya ingat UMNO sendiri terkejut tengok keadaan, kerana memang betul dan laporan ini datang daripada pelbagai sumber. Bukan saja Rafizi cakap ini semua. Tanyalah SB. Ada SB kat sini. Pergi tanya SB kat belakang. Tanyalah MIO, Military Intelligence. Tanyalah syarikat kaji selidik yang lain. Semua bagi gambaran sokongan kepada PN jatuh merudum dan ikut unjuran sekarang. Kalau dia dapat 70 kursi pun dia dapat. Jadi Zahid, aku rasa kau tak jadi PM kot. Saya tak rasalah Zahid boleh jadi PM. Okay? Zahid berenang. Masalah dia begini tau, masalah dia begini. Kalaupun UMNO PN tidak membentuk kerajaan, itu tidak bermakna PH boleh membentuk kerajaan, kecuali kita dapat sokongan yang besar daripada semua kumpulan. Yang Melayu pun sokong, Cina pun sokong, India pun sokong, anak muda sokong, orang bandar sokong, orang desa sokong. Kita mungkin ke arah itu, tapi kita kena kerja kuat. Yang saya paling bimbang ini, yang dok curi undi atas alasan tolak PN sebab mereka rasuah, tapi undilah PN sebab mereka ini lagi Melayu daripada UMNO. Yang itu saya bimbang. Sebab gambarannya, katakanlah gambarannya, kalau pengundi atas pagar Melayu termakan permainan perkauman itu, kalau contohnya PN dapat 30-40 kursi, percayalah cakap saya, BN Saki Baki UMNO Barisan Nasional di Sabah dan juga mungkin Sarawak mungkin bergabung. Kalau contohnya Muhyiddin Yassin, dia kata dia nak jadi Perdana Menteri, balik sekejap, kemudian dia kata ini penggal terakhir dia. Tapi kita juga tahu bahawa Muhyiddin Yassin di Paguh tidak selamat. Semalam saya ditangkap. Tangkap itu sebelah Paguh. Saya di Bukit Gambir semalam tau, di sebelah Paguh. Muhyiddin Yassin dalam pilihan raya umum yang lepas, menang itu adalah atas sokongan pengundi bukan Cina, bukan Melayu di Paguh. Paguh ada 35% pengundi bukan Melayu. Undi Melayu dia sangat sikit sebenarnya di Paguh. Dia menang dulu tu di Paguh ialah kerana atas dokongan Pakatan Harapan dan juga dokongan pengundi bukan Melayu. Saya semalam ceramah di Bukit Gambir tu, di tempat yang mana Muhyiddin Yassin pernah berceramah sebelum 2018. Dia ambil gambar Muhyiddin Yassin, dia letak kat dinding, Muhyiddin Yassin datang sebab dia hargai Muhyiddin Yassin masa itu. Semalam apa yang berlaku, kita orang ambil gambar ramai-ramai supaya boleh diturunkan gambar Muhyiddin Yassin dan ganti dengan muka pimpinan Pakatan Harapan dekat sini. Maknanya 35% undi daripada bukan Melayu yang Muhyiddin Yassin dulu dapat, yang memenangkan dia di Paguh, dia tak selamat, saudara-saudara. Dan kita tahu di Johor, UMNO masih lagi kuat. Kalaupun Pakatan Harapan mungkin tak menang Paguh buat masa ini, kemungkinan besar yang menang Paguh ialah UMNO. Jadi orang yang bagi undi kepada PN ini,
Kita tahu bahawa PAS tidak akan ada calon Perdana Menteri. Tak ada. Dalam Perikatan Nasional pun tahu, mereka tak boleh meletakkan Haji Awang sebagai calon Perdana Menteri. Sebab itu, PAS selalu cari orang lain untuk letak calon Perdana Menteri ini. Jadi, calon Perdana Menteri mesti daripada satu. Saudara-saudari, yang nombor 2 yang daripada dulu lagi Muhyiddin Yassin nak letak sebagai timbalan Perdana Menteri ini adalah Azmin Ali. Sebab itu yang kat luar, korang bayangkan kalau kamu bagi undi kepada PN, kalau tak kena cara, Azmin Ali ini pakar tikam belakang, main belakang, semua dia reti lah bab-bab belakang. Jadi korang gelak besar, cakap betul lah. Dan dia beberapa kali dia sailang orang lah, asalkan dia dapat tempat dia akan sailang kan. Jadi jangan lupa, kalau beri undi kepada PN, PAS dan Bersatu, walaupun mereka tak menang besar kursi pilihan raya, kalau Muhyiddin Yassin tak selamat di pagar, silap-silap hari korang berperdana menterikan Azmin Ali. Gulak korang. Kalau korang sanggup, gulak. Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi Melayu, terutama kalau macam Kuala Langat, kerana permainan perkauman itu kuat di Kuala Langat. Dia akan kata calon PH Manivanan India, calon BN dari MIC India. Jadi yang Melayu-Melayu semua, kamu undilah calon yang Melayu, Dr. Yunus. Kita kalau di Kuala Langat, kalau Melayu atas pagar, mungkin kita rasa betul lah juga dah, saya nak lah Melayu. Saya tak kisah pun aku bagi undi Melayu lah. Tapi undi, setiap pengundi itu kalau termakan dengan permainan perkauman, itu bermakna kita lupa agenda besar yang lebih penting. Silap-silap hari dalam keadaan PN mustahil boleh membentuk kerajaan sendiri. Semua orang tahu, saudara-saudari tahu, rakyat tahu, PN tak boleh bentuk kerajaan sendiri. Yang boleh bentuk kerajaan hanyalah PH ataupun BN. Itu confirm, clear. PN ini hanya untuk mencuri undi Melayu yang tak suka kepada UMNO dan tak suka kepada rasuah, tapi diumpan dengan permainan perkauman supaya watak-watak dalam Perikatan Nasional macam Azmin Ali ini ada benda dia nak runding dengan bila bentuk kerajaan. Kalau PN dapat 60-70, PN dapat 40-30, mereka akan runding supaya akhirnya Azmin Ali akan dapat tempat yang paling tinggi. Sebab itu, selama ini saya tak kisah sangat lah. Kita tahu PAS berkempen daripada dulu macam itu. Saya datang daripada Terengganu. Sepatutnya orang macam saya ni kalau terjebak dalam politik, kalau bukan UMNO, PAS. Sebab saya anak jati Terengganu, besar dalam suasana UMNO dan PAS kiri kanan. Keluarga saya je tak ambil pot pasal politik ni dulu-dulu. Saya daripada awal tidak berminat dengan UMNO sebab saya rasa dia feudal. Dia budaya godek kuat. Kecuali kamu anak bangsawan, kamu cium tangan orang yang orang kata sombong macam saya ni, memang susah lah sebab saya tak cium tangan siapa-siapa. Jadi UMNO tak. Saya tak suka kepada PAS kerana saya tak suka permainan agama dia yang dia saja akan masuk syurga, orang lain semua salah. Bagi saya, untuk menjadi ahli politik dan kerajaan, kita nakkan orang yang baik, akhlak baik. Itu memang tak ada tolak ansur. Kalau kamu jahat, jangan masuk politik, nanti masuk penjara macam Najib. Jadi memang kita nak orang yang baik, tapi tak cukup dengan orang yang baik. Kita juga nak orang yang cekap, yang kreatif. Kerana kita sebagai rakyat bayar gaji dia untuk dia selesai masalah kita. Ahli politik ni dia naik jadi kerajaan, dia kaya raya, gaji puluh-puluh ratus ribu. Lepas tu dia kalah, dia tak rugi apa-apa, dia dah kaya sampai 7 keturunan dah. Dia boleh pindah saja pergi duduk luar negara. Sebab itu banyak ahli politik UMNO BN dulu, bila dah bersara, ada duduk kat UK lah, ada duduk kat Australia, dia tak ada masalah pun pakcik-pakcik. Yang akan ada masalah ialah kita, 1 tahun ke 1 tahun. Dan bila masalah itu tidak diselesaikan, masalah itu diwariskan pula kepada anak kita dan anak kita. Jadi saya daripada kecil lagi
hidup di Terengganu. Pandangan saya mengenai politik dan ahli politik pimpinan mudah saja. Saya hanya akan undi orang yang saya rasa berakal, cerdik, boleh buat kerja dan boleh menyelesaikan masalah. Masalah saya dekat Terengganu dulu, saya memang kurang setuju dengan PAS kerana apabila kita tengok kemampuan dia untuk mentadbir, dia kurang sangat bab mentadbir. Bab menyelesaikan masalah, bab mentadbir ni dia kurang sangat. Bila dia tidak ada kelebihan dari segi soal mentadbir, kecekapan, kecerdikan untuk berurusan dengan soal ekonomi, jadi dia gunakan satu-satunya benda yang dia boleh pikat pengundi Melayu Islam, iaitu soal syurga dan neraka. Sebab tu walaupun saya tak heran mereka terus berkempen macam itu, bila saya tengok video daripada Ketua Pemuda Pasir, dengan dia boleh kata dekat orang kampung, mereka yang mengundi PN, PH dan BN akan masuk neraka. Saya sebut terus terang, semalam saya dah sebut, malam ini saya dah sebut, saya akan buat laporan polis terhadap beliau dan juga PAS, kerana kita kena mula hentikan dan lawan permainan ini. Tambah pula yang dia cakap tu tak masuk akal. Fatwa dia berubah-ubah setiap kali masuk pilihan raya. Masa PH dulu, masa dia bersama-sama dengan PKR dan DAP, ceramah PAS ialah antara seorang yang bukan Islam dengan seorang yang Islam. Kalau yang bukan Islam itu akhlak dia lebih baik, dia boleh mentadbir dan dia boleh membawa kebaikan kepada masyarakat secara bersama. Pilih yang bukan Islam itu daripada Pakatan Rakyat masa itu, kalau yang itu lebih baik daripada UMNO. Itu dulu. Kemudian sekarang fatwa dia ialah kalau yang bukan Melayu dengan yang Melayu, contohnya di Kuala Langat, Perikatan Nasional letak Melayu, Pakatan Harapan dan BN letak bukan Melayu. Dia punya kempen sekarang kepada orang Melayu, antara yang Melayu dan bukan Melayu, pilih yang Melayu. Dia kata, kalau tak pilih PN masuk neraka kamu. Fatwa tu ada masalah. Satu, sebab dia kata kalau pilih PN masuk ke neraka. Dia lupa bahawa di Sabah pendirian PAS ialah oleh kerana PAS adalah menjadi sebahagian daripada kerajaan UMNO bersatu di Sabah. Pendirian PAS di Sabah ialah undi BN. Habis kau nak suruh semua pengundi-pengundi PAS dekat Sabah masuk neraka. Sebab di Sabah arahannya ialah pengundi PAS kena undi BN. Tapi dekat Sek Kedah kamu kata undi BN masuk neraka. Masalah lagi besar dekat Sungai Petani. Dia kata macam dekat Kuala Langat ini, kalau ada calon yang Melayu Islam daripada PN lawan yang bukan Islam daripada PH ataupun BN, mesti kalau tak nak masuk neraka mesti pilih calon PN, tak? Dia jam dekat Sungai Petani. Sebab Sungai Petani calon PH Islam Melayu Dr. Taufik, calon PN daripada Perikatan Nasional dan Bersatu ialah calon Cina Dr. Robert. Habis orang Sungai Petani yang mengundi PAS ni macam mana? Kalau dia undi PN, ni ada apa pula ni? Sebab itu saudara-saudari, terutamanya kepada adik-adik yang akan mengundi buat kali pertama, nak masuk pilihan raya ini, saya sebenarnya tak bimbang sangat pasal menang kalah. Sebenarnya saya tak bimbang sangat. Kita pernah kalah selama-lamanya pun. Masa Pakatan Harapan menang, watak macam saya tak pernah dapat apa-apa, tak minta apa-apa. Dan saya awal-awal lagi cakap terima kasih, saya nak kembali kepada keluarga saya nak belajar balik. Sebab itu saya buka syarikat, belajar balik pasal ekonomi digital, belajar pasal software engineering, data science semua. Saya tak ada masalah. Kalah menang itu dah jadi resam perjuangan kami. Sebab PKR, DAP, amanah yang ada ini, kita
dilahirkan atas aspirasi rakyat yang nakkan keadaan lebih baik. Kita harap kalau jadi kerajaan, jadi lebih baik. Jadi tak ada isu. Yang saya lagi takut sebenarnya ialah, sebenarnya kalau kita menang, kalau PH menang. Sebab saya tahu kita akan mewarisi kerajaan yang tidak ada wang. Kalau PH menang minggu depan, dalam masa sebulan, kerajaan PH terpaksa buat balik bajet yang dibentangkan untuk kita bentangkan balik. Masa itu bila kita nak bentangkan balik, kita tengok balik, saya tahu yang diumumkan hari itu oleh Tengku Zafrul itu banyak lompang. Sebab kita juga tahu ke arah untuk bubar parlimen itu banyak projek-projek yang telah dia bagi kepada koridor. 2 bilion sana, 1 bilion sini, 3 bilion sana. Dia dah bagi dah. Kita dah terikat. Kalau kita batal, nanti jadi isu yang dia kata, oh, Pakatan Harapan naik habis, company Melayu kena cancel projek. Sedangkan projek-projek itu telah diberikan secara rundingan terus, tidak terbuka. Harganya itu terlalu tinggi. Tinggi itu sebab itu projek-projek nak masuk pilihan raya. Bagi cepat-cepat 2-3 bulan supaya sebelum parlimen bubar ada belanja pilihan raya. Jadi saya tahu masalah ini. Kita tak tahu berapa yang dia dah bagi dalam bentuk projek-projek runding terus ini. 10 bilion, 15 bilion, 20 bilion. Jadi kalau kita jadi kerajaan, kita kena buka balik perbendaraan, tengok balik, kita kena bangunkan balik bajet dalam masa sebulan untuk dibentangkan. Kalau sekarang kami yang berkempen ni rasa dah penat, saya boleh bayangkan betapa penatnya nanti kalau kita menang kerajaan. Saya lagi bimbang yang itu. Saya lagi bimbang contohnya tempoh yang kita ada ini pendek. Kalau mandat itu bagus, kita ada 5 tahun. Tapi dia bukan soal mandat dengan rakyat semata-mata. Soalnya ialah Indonesia makin ke depan, Singapura makin ke depan, Vietnam dah tinggalkan kita jauh. Kita ni seolah-olah pecut 100 meter, orang lain dah lari 50 meter, kita baru ikat tali kasut. Pecut untuk kita catch up dengan Indonesia, dengan Singapura, Vietnam itu terlalu jauh dan terlalu banyak keputusan-keputusan yang akan buat negara kita ni rasa macam ada yang gembira, ada yang tak gembira. Tapi itu hard decisions that we have to make dengan cepat dalam masa 4-5 bulan menjadi kerajaan. Jadi masalah itu cukup besar. Saya lebih bimbang yang itu daripada segala-galanya. Tapi saya juga tahu bahawa kalau kita tak cuba, kalau kita tak mula, kalau sekarang kita ditinggalkan 50 meter dalam pecutan 100 meter, bagi lagi 5 tahun, kita memang bungkus. Diorang dah sampai 100 meter, dah lagi 100 meter kedua dah. Kita baru nak cari kasut. Masa itu, macam saya kata, saya tengok muka yang adik-adik yang datang ceramah tu, saya umur 50 lebih, saya tak ada masalah dan saya bersara. Saya ada hidup yang baik, I've done my job, I've tried my best, tak ada masalah. Saya akan wariskan masalah yang lebih besar itu kepada golongan yang muda, dan mereka akan jadi lebih susah dan lebih susah. Jadi sebab itu, saya harap semua memandang pilihan raya kali ini bukan soal parti mana menang, bukan soal Melayu, Cina, India. Masalah kita masalah bersama, masalah gaji masalah bersama. Melayu ada masalah, Cina ada masalah, India ada masalah. Kita kena memandang pilihan raya ini sebagai satu-satunya peluang kita untuk mula berkupat. Kita mungkin tak boleh sembuh terus dalam masa yang pendek, tapi paling kurang kalau sakit itu kencing manis, saya sebut, kalau dia mula berkudis di kaki, kalau kita kena potong kaki itu, baik kita potong sekarang selesai. Kalau kita tak potong, dia naik ke lutut, lama-lama dengan buah pinggang semua kena. Bila kita dah mula nak berubat itu, macam-macam yang dah di luar kemampuan kita. Jadi saya yakinlah tengok malam ini, saya rasa lega. InsyaAllah saya boleh naik basikal sekali lagi, pergi balik. Bila masa yang lebih tenang,
Kalau nak jumpa saya, selalunya saya ada di Pantai Morit dengan basikal saya dalam pukul 10-11 pagi hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau ada masa lah. Saya sekarang dah gemuk balik sebab tak sempat nak berbasikal, tak sempat nak berlari sebab ni nak pecut Penang Raya ni. Tapi insyaAllah kalau kita menang, ada sedikit masa, saya memang pengunjung tetap yang lalu ke Bandar Banting dan Morit. Orang Morit dia tak tahu apa ada kat sini tiap minggu. Jadi saya tengok begini, sejuk hati saya rasa insyaAllah gelombang ini kita akan teruskan. Kempen baik-baik, terangkan kepada semua, terutamanya pemudik-pemudik muda. Apa nak dengar kempen? Okay. Yang menonton kat luar itu ada video BN kat tepi kat luar. Okey, teman-teman. Saya nak pergi. Okey. Jadi saya doakan yang terbaik untuk kawan-kawan di Kuala Langat. Saya doakan saudara-saudari jaga kesihatan. Saya doakan supaya tak banjir sebab kita masih lagi berhadapan dengan banjir sekarang. Kalau banjir, saya doakan sama-sama tolong membantu dalam keadaan sekarang. Saya doakan supaya kawan-kawan pengundi di Kuala Langat beri undi kepada calon kita, Saudara Mani Banan Gowin. Saya doakan supaya lepas kita menang pilihan raya kali ini, kita berhenti dah cakap soal Melayu gaduh dengan Cina, gaduh dengan India, soal remeh-temeh yang dimainkan untuk pengundi bergaduh. Saya doakan kalau kita menang, pimpinan yang dapat tempat fokus dan tumpu kepada rakyat 200%. Saya doakan supaya pimpinan kita diberikan kekuatan, keikhlasan, kecerdikan supaya dalam 4-5 bulan kalau kita menang, banyak keputusan-keputusan penting yang kita boleh ambil untuk letakkan negara kita di landasan yang baik sekali lagi. Jadi, saya nak kena bergerak nanti. Mengisytiharkan darurat bagi seluruh persekutuan berbuat kuasa mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021. Siapa yang naik dengan putih Kefah? Oh, nak naik dengan Kefah? Yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, saya rasa sangat gembira semenjak daripada 29 hari bulan Oktober. Apa dia 29 hari bulan Oktober? 29 hari bulan Oktober, Keadilan Pakatan Harapan telah mengumumkan senarai calon-calon kita. Dan semenjak tarikh itu, detik itu, sampailah ke malam ini, saudara dan tuan-tuan sekalian, graf Pakatan Harapan terus memuncak naik meninggalkan BN dan juga BN. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sayang, kita menang 2018. Bila kita menang 2018, ada harapan besar rakyat untuk kita lakukan perubahan yang dinanti-nantikan. Orang Selangor, orang Kuala Langat telah menerima sambutan ini sejak tahun 2008. Kita buat perubahan di Selangor. Pada waktu itu orang anggap Selangor tidak akan berjaya. Keadilan Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan tidak akan berjaya. Negeri Selangor akan merudum jatuh. Kita akan hilang status negeri maju. Simpanan kita akan meleset. Program kita tidak bertahan lama. Alhamdulillah,
kita harum, kita tempuh, kita buktikan kita boleh. Dengan sekarang Selangor kekal makmur maju di bawah keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab itu lawan-lawan politik kita mencari alasan. Sebab itu musuh-musuh politik rakyat dan Pakatan Harapan mencari sebab untuk kita gagal di Putrajaya dalam tempoh 22 bulan. Hasut 2-3 orang, takut-takutkan orang tentang isu yang tak wujud, hantu yang tak wujud. Akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Mandat rakyat yang besar dikhianati oleh beberapa orang, termasuk orang di Gombak. Sesaudara dan kawan-kawan sekalian, kenapa perkara ini berlaku? Sebab dia tengok Selangor. Lepas 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, insya-Allah saya juga yakin bila pilihan raya negeri nanti kita boleh dapat penggal keempat Pakatan Harapan di negeri Selangor. UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh bangun. Sebab apa? Sebab hujah mereka sudah tidak lagi bertahan. Negeri Selangor maju tak maju? Maju. Alhamdulillah. Zaman arwah Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar, sumbangan KDNK kita kepada nasional sebanyak 22.5, 22.6. Penggal yang lepas maksimum kita dapat 23.7. Tahun lepas, tahun 2021, walau ada pandemik, kita berdepan dengan banjir, kita berdepan dengan masalah ekonomi akibat pandemik. Tahun lepas Selangor sumbang 24.8%, rekod paling tinggi dicapaikan oleh Selangor kepada sumbangan KDNK. Maknanya kalau RM1 dalam poket rakyat Malaysia 24.8 sen, 25 sen lah senang kata, adalah duit orang Selangor. RM100 dalam poket Ismail Sabri, RM25 adalah sumbangan daripada Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Sebab itu ada orang kata marah langit. Dia tak boleh lawan dengan macam ni. Jahat itu loh. Tanda-tanda kemenangan awal mandi badan dalam perang. Sebab itu saudara dan rakan-rakan sekalian, ada orang marah, ada orang tanya dengan saya, Abi ini jarang marah, tapi ada TikTok sekali saya cakap pangan. Sebab dia kata apa? Selangor merosot lepas saya tinggalkan. Saya dah jawab baik-baik. Tolong jangan perasan boleh tak? Selangor Alhamdulillah meningkat baik. Tapi dia serang lagi. Nak buat macam mana? Dia keluar perkataan bangang tu. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, kalau nak hujah tentang growth, tentang ekonomi, tentang kemajuan, Selangor jadi sebagai contoh macam mana negeri yang ditakbir dengan telus, dengan keterbukaan, dengan sistem yang adil, elakkan rasuah, elakkan penyelewengan. Kita cuba elak, alhamdulillah, wakil-wakil rakyat kita, ahli-ahli majlis kita ditegah terlibat daripada bagi kontrak untuk kawan, untuk kroni. Wakil rakyat kita tidak duduk dalam jawatan kuasa tanah macam dulu-dulu. Tanah bagi kawan, bagi kroni, bagi sahabat, bagi rakan tak ada dalam Pakatan Harapan, dan kita akan buat di Putrajaya. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan growth, tak cukup dengan kemakmuran, kita dapat berikan kepada rakyat dalam program kita. Daripada yang baru lahir sampai seluruh rakyat. Program terbaru negeri. Bila kita isytihar pada malam 31 Ogos, tanda hargai sumbangan rakyat negeri Selangor yang telah bawa kemerdekaan dan kebebasan negara kita puluhan tahun. Selangor lancarkan program yang kita namakan INSAN, Insurans Am Rakyat Selangor.
Dan ia untuk siapa? Untuk 6 juta rakyat negeri Selangor. Dan ia adalah percuma, perlindungan sampai 10 hingga 11 ribu. Tak ada negeri, tak ada tempat di Asia Tenggara pun, bukan di Malaysia, yang boleh buat seperti ini. Sebab itulah saya nak sebutkan, musuh-musuh politik ini serang gunakan isu kaum, hasut 2-3 orang, cuba pengaruhi orang lain supaya jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Antara cerita yang mereka bawa sebelum ini apa dia? Kita nak tubuh kerajaan stabil. Tengok PN, kedua-dua manifesto dia adalah kerajaan stabil. Tapi penggal ini, mana ada PN, itu tempat paling tidak stabil. Orang tidak stabil macam ini, create huru-hara, cipta kelam kabut dalam negara kita. Kita tak boleh berikan mereka mandat lagi atau beri peluang pada mereka lagi. Tolong bagi peluang pada Pakatan Harapan. Kita tunjukkan di negeri Selangor. Depan pandemik, depan krisis politik, depan masalah banjir, alhamdulillah kita kekal stabil. Dan dengan kestabilan yang kita sebut itu, yang bukan kita kata nak buat, kita dah tunjukkan rakyat negeri Selangor dapat hidup jauh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, sebab itulah saya nak sebut di sini, kalau mereka katakan mereka nak bawa kestabilan, mari kita lihat hayat kerajaan mereka. PH selama 22 bulan. Memang tak cukup 2 tahun. PH jatuh masa tu diketuai oleh Datuk Tun Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum masuk jadi ahli parlimen dan masuk baru beberapa hari. Tak pegang apa-apa pos. Tombang PH. Siapa dalam kabinet PH? Dalam kabinet PH ada Tan Sri Mahyudin Yassin, ada Azmin, ada Saifuddin Abdullah, ada Zuraida. Semua ada dalam tu. PH jatuh. 17 bulan kemudian bentuk kerajaan, nama dia Perikatan Nasional plus BN. Dalam tu ada siapa lagi? Ada Tan Sri Mahyudin, ada Azmin, ada Zuraida, ada Saifuddin Abdullah. Jatuh lagi Tan Sri Mahyudin. 17 bulan lebih pendek daripada 22 bulan. Mana stabilnya? Jatuh awal. Lepas tu naik Mail Sabri. Siapa dalam menteri dia? Dalam tu ada Azmin, dalam tu ada Zuraida, dalam tu ada Saifuddin Abdullah. Tuan-tuan, ni yang salah ni kerajaan ke 334 ekor ni? Jadi kalau yang salah 334 ekor ni tuan-tuan, 3 ni kita kena kalahkan, termasuk Parti Perikatan Nasional yang cipta haru biru dalam masyarakat dan juga politik Malaysia. Mana boleh Pakatan Harapan tumbang? Siapa wataknya? Orang-orang dalam bersatu. Kemudian Parti Perikatan Nasional yang ada bersatu dan PAS tumbang. Sebab apa? Sebab kenyataan wakil rakyat PAS yang melanggar titah dunia Yang Maha Tuanku. Langgar perintah darurat, kita cakap jangan buat, dia nak buat. Dia kata jangan tutup dulu, dia dah nak buka dulu. Ingat ni sejarah. Kemudian zaman Mail Sabri nak bentang bubar 12 orang ahli-ahli kabinet PN, hantar surat ke Agong. Saya nak ingatkan, apa kenyataan daripada pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong? Duli Yang Maha Mulia sangat berduka cita dengan tindakan beberapa langkah politik yang telah menyebabkan baginda tidak punya ada tujuan lain dan terpaksa membubarkan parlimen. Walaupun dalam hati kecil baginda, saya rasa nampak bahawa musim ini musim hujan, jangan bubar dulu.
Tapi kerana desakan Zahid dan 12 orang ni yang konon-konon nak tunjuk bela rakyat, jaga rakyat, kononnya nak lawan BN, dia telah menyebabkan Ismail Sabri nampak tak ada majoriti. Tuan aku kata kalau dah macam ni, takkan nak ambil Perdana Menteri sampai 4 kali. Cukuplah satu undi dapat 3 PM, jangan satu undi dapat 4 PM. Kalau 4 orang Cina kata si mana dia mati. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, sebab itulah dalam pilihan raya kali ini peluang besar untuk Sampai orang rakyat tanya Sulaim Malaysia. macam cakap apa? Entahlah mak tak tahu. Ya, walaupun dia dilakukan dalam musim tengkujuh, Banyak sangat dah tukar. kita dah bagi tahu dah, jangan buat. Bulan 11 ni musim hujan. Dan tu dia orang mantai kita pula, kenapalah pula kamu sertai? Habis kamu nak menang free. Hai, senang-senang. Dia cakap nak buat musim hujan, dia ingat kita tak nak masuk. Nak bagi dia menang free. Lepas dia menang free, dia sakau. Lepas dia menang free, dia buat YMDB. Lepas menang free, dia ambil tanah. Dia ambil projek. Dia ambil ni. Ini tugas Pakatan Harapan. Walaupun hujan, walaupun ribut, kita bertahan untuk jaga rakyat dan pertahanan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kat sini ada 3 pilihan lah. Saya tak nak masuk GTA lah. Tak apa, GTA duduk tepi dulu. Saya nak cakap kalau kita ada 3 pilihan, PN ke, BN ke, PH ke, yang mula-mula kita kena tolak mana? BN ni dulu. Tak bertanggungjawab. Tak ada rasa prihatin dan ada hati sanubari. Yang banjir ni bukan Selangor, bukan Pulau Pinang sahaja. Rantau Panjang dah banjir, Sipitang dah banjir. Semalam saya dengar Melaka dah banjir. Jumlah mangsa meningkat. Johor Bahru dah banjir. Apa dia ingat? Rakyat kalau banjir, rakyat tak nak tolak dan undi mereka. Rakyat Malaysia tak bodoh. Orang Kuala Langat tak bodoh. Orang Selangor tak bodoh. Banjir ke tak banjir, mereka akan tolak BN. Betul? Jadi BN ni, tuan-tuan, kalau ada nampak kertas tu, tak payah buat apa-apa, tutup terus. Tak payah undi dan tak payah terima orang macam ni. BN tak ada di Selangor selama 14 tahun. Selangor tetap maju dan makmur dan bahagia. Kemudian PN ni nadanya, suaranya kadang-kadang macam kita. Kita nak lawan rasuah. Kita nak bawa kerajaan adil. Kita nak baikkan, nak jaga rakyat, kemakmuran rakyat. Kita nak buat kerajaan bersih. Kan dia kata bersih dan stabil. Best konon. Stabil memang dah hancur dah. Bersih. Sesedara, tahun 2020 mereka tubuh kerajaan baru. Kerajaan baru dengan siapa? Kerajaan baru dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tepukan untuk konvoi kita. Pakatan! 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 Abang-abang konvoi ni agak pilihan raya 7 hari lagi. Bukan esok, sabar. Sesedara dan tuan-tuan sekalian, PN ketika nak tubuh kerajaan, siapakah yang ada di keliling mereka? Yang ada keliling mereka PAS. Okeylah PAS. Dr. Yunus, saya kenal dia, kawan sama Esko. Tapi sebelahnya siapa? Zahid Hamidi. Panjang Zahid Hamidi angkat doa ni. Betul? Ada dalam gambar? Panjang. Bukan panjang, tinggi. Angkat doa. Sekarang, lepas tubuh kerajaan, dia kata pula, biar rasuah. 3 bulan lepas duduk cium mulut dalam kabinet. Dalam kabinet putus keputusan, buat keputusan yang tak bagi rakyat, naikkan interest, harga barang tak dapat kawal. Bukan saja tak dapat hasilkan jalan, tak hasilkan penyelamatan ekonomi, telur dengan ayam pun tak boleh jamin ada pasaran. Ini kerajaan yang tak boleh jamin telur untuk rakyat. Memang tak ada. Tak ada telur. Sebab apa saudara? Sebab apa? Sebab Perdana Menteri dikawal oleh orang luar. Perdana Menteri daripada UMNO Barisan Nasional. Tetapi
Presiden UMNO yang kawal dia. Saya tahu Presiden Perdana Menteri. Kadang-kadang saya berurusan dengan dia. Saya tahu hati kecil dia. Tolonglah aku lebih daripada 17 bulan. Takkanlah aku jadi Perdana Menteri paling pendek 14 bulan. Zahid tak kira lah. Zahid dah kata, Kasyong, you are next. Vicky, you include. Salabanan, you jangan lari. Nama you pun dalam ada. Orang buat pilihan raya nak selamatkan negara, nak pulihkan negara, nak pastikan kita naik semula ekonomi kita, maruah kita, hidup kita. UMNO Barisan Nasional nak buat election, nak selamatkan tengkuk mereka daripada kena dakwa. Kalau takut, kenapa? Kalau berani, kalau benar, kenapa takut? Orang takut ini kerana dia buat salah, berani kerana benar. Betul tak betul? Sebab itulah kita tak boleh bertahan dengan hipokrit dan munafik ini. PN di luar berdegar-degar, oh rasuah, kita lawan BN, Besok, oh demi Melayu kita nak bergabung dengan UMNO Barisan Nasional. Dekat kawan-kawan dia cakap apa? Tak apalah, rasuah ni tak apa dulu, yang penting Islam dulu. Ni Islam mana aja ni? Sebab itu saya terperanjat apabila Parti Keadilan umumkan calon kita dengan pengisytiharan harta. Tengok respon dia, tiap-tiap hari berubah. Nasib baik dah habis binatang kat dalam zoo tu. Dia tak sebut binatang lah. Dulu sebut binatang lah. Macam muka, macam kera. Sekarang dah habis dah. Jadi mula-mula respon dia, oh ini sosialis. Lepas itu isytihar harta, ini nak tunjuk-tunjuk. Makcik-makcik, ni yang Islam ni saya nak beritahu. Dalam sirah sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberi khutbah. Ketika memberi khutbah, biasa ayat apa dikeluarkan? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri ataupun pemerintah ataupun ketua kamu. Ada seorang mamat bangun kat bawah tu. Ya, saya nak taat dengan pemimpin. Umar bagi tahu, kenapa jubah kamu ni panjang terlebih 3 kaki atau 3 inci. Ikut harta rampasan perang yang kamu dapat, kamu tak akan dapat lebih 3 inci ni. Dia sampai pada sini je. Kenapa terlebih? Umar cakap apa? Anak dia bangun, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cakap apa? Oh tak. Saya dapat juga kain itu, saya bagi ke ayah saya supaya panjang sikit. Habis Abdullah Umar tu nak menunjuk-nunjuk, Abdullah bin Umar tu sosialis, Abdullah bin Umar tu komunis. Tak ada. Ini kalau bercakap main sebut. Lepas tu kena dakwa, kena ni, last minta maaf. Macam semalam. Oh, siapa tak undi ni masuk neraka, siapa undi ni masuk syurga. Ingat neraka syurga ni bapak ngatuk dia. Ini masalah. Memang kasar, tapi orang macam ni sekali-sekali kena ketuk, kena kasar. Kalau tak, dia tak sedar. Dia ingat dia seorang pegang kesucian itu. Akhirnya bila terbukti jadi kerajaan, tak boleh buktikan. Dulu bagi kami 5 hari je. Orang lain makan apa? Sagun, makan sagun. Tahu makan sagun? Ada tengok tak? Tengok TikTok tu yang gelap mesti tengok TikTok. Dulu 5 hari je, bagi 5 hari. Judi kita hapuskan. Pakatan Harapan yang konon ada di AP ni turunkan cabutan judi jadi 8 kali daripada 22 kali. Kerajaan BN naikkan balik jadi 22 kali. Yang best dalam BN dan PN tu ada siapa? Ada PAS. Kenapa wakil rakyat sini tak tegur pimpinan dia? Adakah dia dah juga sindrom takut dan tak nak bersuara? Kita Pakatan Harapan buktikan penurunan berperingkat. Sebab kita tahu aktiviti ini tidak sehat. Aktiviti ini banyak mudaratnya. Kita lakukan penurunan. Ketika naik, kenapa tak lawan? Kenapa diam?
Saya bukan nak marah dengan orang terluar kat sini. Kalau nak melaksanakan benda tu, kita bagi ruang. Tapi hipokrisi inilah yang menyebabkan negara kita tak stabil. Akhirnya, ketika pandemik, kita berdepan dengan pimpinan yang bercelaru. Ini bukan kata saya. Mari Sabri tunjuk berita sendiri. Saya tutup pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Betul? Bukan kata saya. Dimasukkan siapa tu? Dia arah jangan buka kilang, seorang buka kilang. Dia kata kenderaan tak boleh lalu, kenderaan lalu. Ini bukan kerajaan yang baik. Ini kerajaan yang tak stabil. Kerajaan yang bercelaru. Sebab apa? Sebab mereka berkumpul, berhimpun tanpa ada garis, tanpa ada perjuangan, tanpa ada manifesto. Yang dia tak nak, kononnya adalah DAP. Apa benda pun masalah, DAP. COVID, DAP. Banjir, DAP. Telur tak ada, DAP. Dia tak ada telur, DAP. Ini masalah besar. Semua salahkan orang, tak pernah tengok masalah sendiri. Sesaudara dan kawan-kawan sekalian, sebab itulah kali ini, kalau kita amati, ketiga-tiga gabungan besar ini telah menawarkan manifesto. Tuan-tuan boleh tengok apa masalah. Ini yang dikatakan aulawiyat, keutamaan, priority. Pakatan Harapan tahu sekarang kos sara hidup merupakan isu penting. Kita harus tangani. Pendidikan merupakan isu penting. Kita harus tangani. Perumahan adalah isu penting. Kita harus tangani. Warga emas adalah isu penting. Kita harus tangani. Tuan-tuan tengok, kejap lagi akan sampai perbandingan. Apa yang kita buat, apa yang kita buat di negeri Selangor, apa yang kita boleh buat kalau kita dapat takbir Putrajaya. Bagaimana kita nak tangani anak-anak kita yang tak cukup pendidikan, yang tak cukup education. Sebab itu sesaudara, bila kita lihat orang atas dia, ataupun ayam jago dia, ataupun ayam sabung dia, Pakatan Harapan kita letak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin Yassin. By end, kita pun tak tahu.